Apa khabar semua? Alhamdulillah. Last kali Dila belum ada Kak Noraini lah kot. Kan? Boleh pula sebut nama orang. Maksudnya apa? Besarnya kan DBP di dalam hati. Maksudnya kita boleh ingat lah, insyaAllah. Walaupun dah berapa bulan kot, rasanya 2 bulan kita tak berjumpa. Ala kulli hal, insyaAllah kita bertemu pada hari ini untuk sambung cerita berkaitan dengan Nabi Idris alaihissalam, dan sangat sesuai untuk orang-orang akademik, orang-orang yang memperjuangkan, kalau saya sebutlah DBP ni bukan sekadar memperjuangkan bahasa, tapi memperjuangkan tamadun orang Melayu, bangsa. Yang lebih besar daripada itu, sebab bahasa itu adalah bangsa, bukan sekadar dia adalah bahasa saja. Sebab ada orang dia hilang bangsa itu, akhirnya hilang bahasa, akhirnya hilanglah bangsa. Dan kita kena pertahankan, dan akhirnya itulah nilai bangsa kita ada pada orang boleh lihat bagaimana tamadun kita yang mungkin dahulu tamadun kita rendah, naik, dan yang naik tadi tu pun boleh jatuh semula dan akhirnya boleh lenyap di dalam sejarah dunia gitu. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok bagaimana tamadun itu dibina oleh Nabi Idris alaihissalam dengan bermula daripada menyukai, mencintai belajar. Okay, so jadi kita akan lihat bersama-sama pada hari ini kisah ini. Jadi kita mulakan dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina kal mustaqim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita buka muka surat 83 pada Kak, boleh sila, boleh boleh pinjam dulu. Okay. Muka surat 83 Nabi Idris alaihi salam, ataupun kita mengambil sebagai trademark untuk Nabi Idris alaihi salam ialah pen. Ingat dulu kecil-kecil kena tulis aku sebatang pen. Kisah sebagai gimana? Jangan, pergilah. Gigi. Okey. Jadi kita melihat kepada nama Nabi Idris yang telah Allah Subhanahu taala rakamkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Yang dimaksudkan ialah, dan bacalah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah ia amat benar katanya dan imannya, tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi. Surah Maryam ayat 56. Suhaib, pergi dulu Suhaib. Pergi ikut Cik Ain. Wadhkur fil kitab, jadi disebutkan dan bacakanlah, sebutkanlah. Fil kitab iaitu nama lain bagi Al-Quran, juga Al-Kitab. Nama lain bagi Al-Quran juga Az-Zikra. Az-Zikra iaitu adalah yang peringatan. Kalau Al-Kitab ialah satu buku. Kalau Al-Furqan satu pemisah di antara kebenaran dan juga kebatilan. Iaitu nama siapa? Sebutkan wahai Muhammad nama Nabi Idris yang ada di dalam kitab Allah. Innahu sesungguhnya dia. Hu itu kembali kepada yang paling dekat lah, iaitu Nabi Idris.
Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, siddiq, dan juga dia seorang nabi. Baik. Kita nak lihat kepada perkataan nama Nabi Idris alaihissalam itu alif, dal, ra, ya, sin. Baik. Ada nama-nama Nabi ni yang mana dia bukan daripada bahasa Arab, ibu-ibu. Contohnya nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia bukan nama kita panggil pecahan daripada kata dasar bahasa Arab. Nak cari apa? Baroha. Contoh Barama ke macam tu kan? Tak ada. Dia Ibrahim tu adalah kalau kita sebut mamnu' minas saraf, dari sudut saraf ni iaitu kosakata bahasa Arab, dia bukan asal daripada nama bahasa Arab. Baik. Kalau kita tengok nama yang asal pada bahasa Arab, nama Nabi kita Muhammad. Tu ada dia punya kata dasar lah. Kata dasarnya ha-ma-da. So depan di sana tu adalah suatu kata nama terbitan lah yang menjadikan yang terpuji. Hamadah kan puji. Jadi Muhammad yang sentiasa dipuji. So jadi Muhammad yang terpuji. Boleh juga ataupun nama Nabi juga dinamakan dengan nama Ahmadah, yang paling terpuji. So semua ada dia punya kata root word, kata dasar, kemudian boleh dibentukkan dengan pelbagai bentuk saraf ataupun kita panggil bentuk-bentuk acuan dalam bahasa Arab. Tapi Ibrahim tidak. Nama Nabi Ibrahim tidak. Kalau Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh asal salah, iaitu baik kan, Nabi Saleh. Baik. Adam juga sama macam Nabi Ibrahim. Adam dia bukan asal perkataan Adama. Jadi Adama tadi tu kalau ikutkan Adam sentiasa kan, adim daiman. Tapi dia bukan. Dia adalah Adam memang daripada kata pinjaman yang bukan bahasa Arab, kemudian diberikan nama Nabi tersebut. Kerana bukan semua Nabi pun asal Arab. Kan? Bukan semua Nabi. Nabi yang asal Arab ialah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga 4 orang. Nabi Syuaib, saya lupa lah pula. Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Muhammad, dengan lagi seorang Nabi, ada dalam buku ni. Kitab Bahasa Samawi, Bahasa Suryani, pada bahagian yang ketiga lah. Sekejap. Bangsa, kaum, saya lupa lah lagi satu. Siapa ibu-ibu ingat tak? Untuk bangsanya Nabi siapa? Ingatlah. Dalam hadis Nabi menyebutkan 4 orang. Tak apa, nanti kita cari. Itibak ni terus itibak. Okey, tak apa. Nanti kita cari lagi seorang ya. Baik. Nabi Idris. Okey, baik. Nabi Idris juga dia bukan berbangsa Arab ataupun nama lain dia. Kalau kita boleh tengok pada muka surat 85, Nabi Idris namanya yang digunakan di dalam kitab Injil dan Taurat bernama Khunuh ataupun Akhnuh. Terkejut pula ya, nama Nabi Khunuh siapa pula? Nabi Khunuh, Nabi Idris sebenarnya. Tapi di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, Khunuh dan Akhnuh. Dan dalam Al-Quran merujuk kepada orang yang sama. Tapi Allah menamakan Nabi Idris tu dengan Idris. Iaitu asal kalimahnya ada perkataan huruf dal, huruf ra, huruf sin. Darasa. Darasa tu belajar. Jadi Idris maksudnya yang banyak belajar. Yang banyak mengulang, yang banyak
bermuzakarah, yang banyak memikir, yang banyak menulis. Begitulah ibu-ibu, kerana kesukaan Nabi Idris itu adalah merujuk kitab-kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya yang sebelum itu. Dalam satu hadis ada disebutkan warawiya annal kutubil munazzalah, yang ini saya baca daripada nota ni, minas sama'i ilal mi'ata wa arba'una. Diriwayatkan bahawa kitab-kitab yang diturunkan daripada langit ke dunia ada 104 kitab. 104. Wa anzala ala Shis sittuna wa ala Ibrahim thalathuna wa ala Musa qabla Taurah 10 wa Taurah wa Injil wa Zabur wal Furqan. Dan diturunkan kepada dipecah-pecahkanlah 104 tadi tu, 60 diturunkan pada Nabi Shis alaihi salam. Nabi Shis pertengahan di antara Nabi Adam dan juga Nabi Idris. Dia dapat 60. Nabi Shis 60. Kemudian 30 kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat 30. 30 Nabi Ibrahim. Dan kepada Nabi Musa, sebelum dapat Taurat, Nabi Musa dia dapat 2. Dia dapat kitab dan dia dapat mushaf, suhuf. Dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum dapat Taurat ada 10. Berapa dah totalnya? 60 Nabi Shis, 30 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa, jadi 100. Tadi kan 104 kan? Jadi 4 tu adalah kitab yang besar-besar ni lah. Iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Okey? Baik. So daripada yang diturunkan kepada Nabi Shis tu 60, ini dalam satu riwayat lah. Ada riwayat kata Nabi Adam pun dapat juga. Nabi Shis pun dapat. Jadi dalam riwayat ini dikumpulkan Nabi Idris, dia akan belajar, ibu-ibu, ambil kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Shis, apa yang diturunkan kepada Nabi Adam, dia mutalaah. Dia baca, dia tengok, dia amati. Sebab itu orang yang banyak belajar, yang bermula dengan pendidikan, akan bermulalah tamadun. Nabi Adam alaihissalam, dia bermula dengan sara dirilah ibu-ibu, bermula untuk mengekalkan kehidupan dengan apa? Dengan pertanian, dengan penternakan. Baju masa tu ambil je apa yang ada daripada daun-daun tu ibu-ibu, itulah yang dia pakaikan. Orang kata macam pakai syawat. Maksudnya masa tu tak adalah istilahnya daripada kain yang anyam ke dibuat baju, belum lagi. Jadi bermula orang pakai baju, terima kasihlah kepada Nabi Idris alaihissalam. Kalau tidak kita pun pakai daun jugalah ibu-ibu. Pakai daun kan, apa yang ada dekat pokok tu dari besar-besar tu, orang kata diikat, dan akhirnya bolehlah tutup jadi baju. Macam itulah orang zaman, orang asli ataupun kita panggil orang pedalaman itu dia punya ni. Tapi kenapa kita disebut sebagai umat yang bertamadun? Bukan saja baju je, dah ada brooch, dah ada batu-batu kan, dah ada kita kata apa, bukan itu saja kan, nak apa kita panggil red carpet lagi, kan, lagi apa, lagi cantik, lagi meriah. Dan begitulah tamadun manusia itu dia naik. Dan bermula dengan Nabi Idris alaihissalam kerana dia belajar, akhirnya timbul ibu-ibu, iaitu yang namanya baju yang dimulakan juga oleh Nabi Idris alaihissalam. Baik, kita dah buka pada muka surat 85 tu, kita terus tengoklah pada muka surat 85. Lahir. Di mana Nabi Idris lahir? Nabi Idris lahir ada 2 pendapat. Pertama, Nabi Idris dilahirkan adalah di Mesir. Dan yang kedua kata Nabi Idris dilahirkan di Iraq, iaitu di kota Babil. Di kota Babil. Jangan dibuang L je tu. Jadi babi pula Babil ataupun Babylon, dalam bahasa kita sebut Babylon di Iraq. Itu 2 pendapat. Dan ada yang mengatakan Nabi Idris sebenarnya dia ni memang pindah randah.
orangnya orang yang belajar ni kan suka berjalan ibu-ibu. Mengembara. Kerana dengan mengembara tu dia akan belajar banyak lagi benda. Dia akan terbuka pandangan dia, dia akan belajar benda baru. Jadi rajin-rajinlah berjalan ibu-ibu. Kan? Kalau rasa dah lama memerap kat rumah pejabat, cubalah berjalan. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita tengok ramai orang Melayu suka berjalan. Dulu orang Cina je tau. Orang Cina kan dia suka buat rombongan-rombongan macam tu kan. Pergi dekat sana sini mereka pergi. Tapi memang naik bas je kita tengok kan. Rupanya bila naik bas tu dia ada dia punya, bukan berjalan semata-mata, ada dia punya belajar dia ibu-ibu. Kalau kita pergi sama-sama kita, kadang-kadang kita tak ada matlamat pun. Tapi kalau kita pergi study visit, dia ada matlamat dia. Contohnya bila pergi ke Kelang tu ada dia punya, kita panggil apa kita nak belajar. Saya pun last kali saya berjalan pergi ke Sabak berenam ibu-ibu, sebelum ni makan koktail. Ibu-ibu pernah tahu tak koktail tu daripada apa? Apa? Daripada tapai. Tupai. Macam rumpai Okey, lagi. Samalah saya pun rasa macam ingatkan macam tu. Kalau ibu-ibu rasa kelapa. Nata di koko. Kelapa. Ya. Jadi kelapa dia punya isi kelapa tu Okey. Dila rasa? Lupa dah. Sebab tak makan. Itulah. Jadi saya pun samalah macam ibu-ibu lah. Lebih pada kita ingat dia adalah isi kelapa kan. Tapi saya pun kan sikit kan. Tak adalah banyak sangat. Macam mana dia orang boleh jual macam tu? Rupanya daripada air kelapa. Daripada air kelapa rupanya. Sebab air kelapa kan banyak kan. Sebab tu dia orang boleh buat berniaga. So, dia adalah air kelapa yang macam dicampur dengan apa dia punya apa agar-agar agar-agar dia tu untuk mengentalkan dia. So start daripada air kelapa lah, air kelapa untuk mengentalkan dia, campur sikit garam, campur sikit gula dan dia rendam. Maksudnya daripada air tu direndam, akhirnya dia jadi kental. Okey, so bila dia jadi kental, dia akan jadi macam dia letak dekat dalam satu bekas, besarlah benda tu. Tapi kan kenapa jadi 4 segi kan? Lepas tu baru dia potong. Dia tak adalah buat tinggi sangat lah, dia buat sedap macam tu. Lepas tu dipotong, dah dipotong macam ni, lepas tu dipotong macam ni, so dia jadilah dadu. Pewarna. Dia ada kat situ barulah dia nak masukkan, ada perisa lychee kan. Ada perisa pandan, rose kan. Saya kata macam tu rupanya kan dia punya pembuatan dia. So jadi itulah berjalan. Bila berjalan dengan apa kita kata ada tujuan, kita nak belajar, dia akan dapat. Kalau tak, dapat sedap je lah. Minum kan. Contohlah kita pergi coconut kalau dekat Melaka tu, coconut shake kan. Orang tak pernah pun tahu kan bercanda-canda kan. Tapi bila belajar, bila kita berjalan tu, okey kita hari ni kita nak belajar kilang coklat dengan budak-budak kan. Sama kau budak-budak je, orang tua pun kena pembelajaran sepanjang hayat. So kat situ bila kita jalan, Masya Allah, nampak banyak benda. Ikut duit kita lah, tak boleh nak pergi luar negara, jalan dalam negara kan. Jalan luar negara, dia dapat pula ilmu luar daripada tamadun kita, bangsa kita dan sebagainya. Jadi di sana pendapatnya Nabi Idris dia banyak berjalan sehingga dia suka mengembara, tukar sana pergi sini, akhirnya dia dapat ilmu. Kemudian kita tengok dia punya turutan dia, Nabi Adam, Nabi Syis dan Nabi Idris. So Nabi Syis tadi itulah yang disebutkan sebagai seorang Nabi, tapi bukan Nabi yang disebutkan dalam Quran, yang mendapat 60 suhuf, 60 kitab. So Nabi Idris dia ambil pada buku tu dan dia belajar. Baik, kata kunci untuk Nabi Idris AS ialah pen. Orang pertama yang menulis menggunakan pen. Tapi tak adalah macam kilometriko kita punya. Kita ni dah kita panggil, dia dah lebih kepada mungkin kemajuan tu dari sudut sedap tulis mana dia punya yang sedap pegang, mana yang tak terputus-putus, dari sudut begitulah. Tapi asalnya pen maksudnya ialah satu batang kita kata batang kayu yang kita pegang dan mempunyai dakwat, walaupun dakwatnya dicelup ibu-ibu.
Dakwah tak ada kat dalam, tapi dakwahnya dicelup dan akhirnya kita gerakkan batang kayu tadi, maka terkeluarlah tulisan. Masya Allah. Alhamdulillah, adanya di sana satu kesinambungan. Ibu-ibu tengok ya. Ayat pertama turun adalah surah Al-Alaq tentang Iqra. Kemudian ibu-ibu ada surah yang seterusnya sebutkan tentang Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ada yang dikatakan Nun itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qalami, dan demi pen dan apa yang ditulis. Kalau orang belajar ibu-ibu tanpa merekodkan apa yang mereka belajar, nescaya tamadun itu tak boleh dibina. Tamadun tak boleh dibina tanpa ada rekod. Contohnya, 100 tahun kita akan hidup dan generasi yang ini, ibu-ibu, kalau tak tinggalkan sesuatu yang boleh ditulis, boleh direkod, orang 100 tahun akan datang, dia akan kita kata start from beginning. So setiap 100 tahun, kan sebab tu setiap mujaddid diutuskan 100 tahun kan. Sebab apa? 100 tahun tu dia macam satu zaman tau. Dia orang ni faham dia orang. Tapi kalau 100 tahun ni nak bawa ke 1 tahun depan, dia dah tak into zaman dah. Contoh kita lah baca mesej budak-budak budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, ibu-ibu, tak berbunyi kita. Kan? Diorang punya ringkasan perkataan tu kan. Nak bunyi apa benda ni kan? Kita kan. Rindu, tak tahu apa. Dia punya apa, bahasa mereka ni kadang-kadang bukan ringkas lagi. Dia tukar habis belaka. Kan? Tak reti nak baca dah. Jadi, itulah kita sebut generasi zaman itu bertukar. Ni baru zaman kita hidup. 100 tahun dia dah tak sama. Maka dia akan jadi macam 100 tahun tu, dia tak boleh nak bawa tau. Apa yang dah ditemui, contoh kalau di dalam contoh di dalam universiti ibu-ibu, 100 tahun, mungkin selepas pada 100 tahun orang akan buat lagi research sesuatu yang pernah dibuat research oleh orang dulu. Sebab itu syarat pertama di dalam penulisan apa-apa sahaja penyelidikan ialah tak pernah orang buat. Betul tak? Sebab apa kita boleh cari? Sebab benda tu ada tulisan. Ada rekod. So, jadi benda tu kita takkanlah bazir masa. Orang nak buat satu penyelidikan bukan pakai Eliok. Nak kena buat kaji selidik, nak kena ada rujukan, berapa banyak rujukan. Kemudian mesti ada, kita panggil apa hasil yang baru yang awak boleh bawa dalam kajian awak ni kan. Jadi, membazir 3-4 tahun ibu-ibu untuk buat benda yang dah pernah orang buat. Itu syarat pertama di dalam penyelidikan. Nak buat benda yang baru mesti topik tu orang tak buat sebelum ini. Jadi di sinilah maksudnya kepentingannya qalam. Benda yang paling murah untuk kita beli zaman sekarang ni lah. Pen berapa ringgit? DIY tu kan. So ni RM2. Kau punya banyak kan. Punyalah murah. Tapi adakah kita menjadi orang yang menghasilkan? Wama yasturun. Bukan qalam tu saja yang penting. Dan apa yang kita tulis. Maksudnya bukan sahaja pen itu perkara yang menjadi pemula tamadun, tapi apa karya yang kita hasilkan itu juga penentu kepada apa yang kita akan jadi. Apa yang ditulis, karya yang telah dihasilkan oleh orang sebelum ni, kalau hasil karyanya karya sampah, minta maaf untuk kita kata. Ada tak karya sampah? Ada lah, tanyalah orang di BP kan. Karya sampah. Jual harga berapa ringgit? RM29 sampai sen kan. Tapi kan, apa isi dekat dalam dia? Kamu ingat manusia ni semua kosong macam kamu punya kosong buku. Macam kamu punya kosong otak tapi nak jual juga. Dengan nama kamu nak jual juga buku. Tapi bukan semua manusia bukan semua manusia kamu boleh perkotak-katikkan dengan penulisan yang tak ada nilai. Ya?
Dan akhirnya kalau pergi dekat perpustakaan negara, nak kategori pun tak boleh kategori. Nak kategori apa? Nasihat. Nasihat benda ni cerita pasal diri dia sendiri. Up diri sendiri. Nak up nama, orang kata macam apa, personal branding tau. Dia punya ni personal branding. Ada pula yang tu, mentang-mentang lah dia ada nama kan. Dia buat lah kan. Sekali kita buka tu kan, semua dia punya gambar dia je. Kau ingat ni Facebook ke apa? Jual pula tu. Aduhai. Lagi sedap tu jual. Muka dia je. Muka dia dengan orang ni. Muka dia dalam event ni. Muka dia pergi jumpa orang ni. Kita pun, kalau inilah yang kita hasilkan zaman ni, kita boleh tahulah apa yang akan jadi hasil daripada, kalaulah penulisannya begitu, apa dia punya hasil masyarakat pada masa akan datang. Jadi nilai apa yang ditulis itu, karya itu sangat penting. Bukan saja pen penting, apa yang ditulis menggunakan pen tu juga penting. Baik. Tadi kita dah tengok dalilnya, iaitu surah Maryam ayat 56. Nabi Idris diangkat dua sifat pada dirinya. Yang pertama iaitu benar, dan yang kedua Nabi. Dia adalah seorang Nabi. Perihal Nabi Idris alaihissalam, yang pertama dia suka berjalan, mengembara, berpindah, yang mencari ilmu melalui bukan sahaja melalui tulisan, tetapi melalui kembaranya. So dia pergi sana, pergi sini. Yang kedua dia suka menjahit. Ini tanda Nabi Idris alaihissalam sudah membangun lebih daripada masyarakat yang sebelum itu. Nombor 3, ibu-ibu, orang yang suka belajar, orang yang suka membaca, orang yang suka menulis, orang yang suka berjalan, ibu-ibu. Ini 4 sifat yang baik. Akhirnya dia boleh menguasai bahasa. Nabi Idris alaihissalam dalam riwayat mengatakan dia ni ibu-ibu dapat menguasai 83 bahasa. Dia pergi, dia tak faham kan. Nak tahu dia punya masyarakat ni macam mana, akhirnya dia kena belajar bahasa dulu untuk dia mengetahui perihal tentang kaum itu ataupun orang di tempat itu. Maka dia pun kena mula belajar bahasa. Lepas tu dia pergi pula tempat lain, ibu-ibu, dia mengembara lagi. Dan kemudian dia belajar lagi bahasa. Akhirnya dia pakar 83 bahasa, orangnya satu je. Kita berapa? Bahasa Melayu lagi? Inggeris boleh lah, Inggeris boleh lah. Lagi? Arab? Boleh lah, Arab. Boleh baca Quran tu boleh lah tu kan. Naam, ismi, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Lega-lega? Dajjal. Sebab suka makan ayam kan. Dajjal tahu kan. So adalah sikit-sikit lagi satu, kita pun mungkin kita bila dengar tazkirah kan, sebenarnya banyak daripada perkataan Arab yang dipinjamkan dalam bahasa Melayu. Jadi agak mudah lah. So bila kita sebut, cuba kadang-kadang dia punya pronunciation dia lah sedikit berbeza kan. Contoh semalam kami dalam Bidadari Berselawat, saya memetik kisah ibu Nabi Musa dalam pentarbian anak. Kemudian dalam surah itu adalah surah Al-Qasas. Jadi saya pun tanyalah kan, baik, surah Al-Qasas ibu-ibu semua tahulah kan, sebab apa, tengok terjemahan Al-Quran. Surah cerita. Baik, saya kata Al-Qasas ni dia banyak. Jadi saya hari ni dah buat teka-teki apa dia punya yang satunya, singular kepada Al-Qasas apa. Jadi dia pun keluarlah perkataan apa mereka kata hadis. Bukan hadis, hebat juga tu, akhbar, macam-macam lah kan. Cakap tak payah lagi, dia pergi dekat huruf tu je, ada sikit perbezaan lah daripada Al-Qasas tu. Kita nak test orang di BP lah hari ni. Al-Qasas tu plural, apa dia punya singular dia? Alhamdulillah, hebat orang di BP. Kisah betul. Saya pun kata, kita memang dah guna dah ibu-ibu kat Malaysia. Ada Al-Kisah sebuah cerita gitu kan. Kisah kambing dengan kisah kancil dengan buaya, kan kisah dah kita panggil. Cuma pronunciation kita panggil kisah ataupun kisah begitu kan. Tapi sebenarnya adalah kisah. Kisah. So itu satu, kisah satu, jadi kisas surah Al-Qasas, iaitu yang mencerita, yang mengandungi cerita-cerita.
Dan Al-Quran itu sendiri banyak mengandungi cerita-cerita. Okey, so jadi sebenarnya tak jauh lah antara kita dengan bahasa Arab. Cuma sedikit mungkin nak kena into kepada dia punya huruf kan. Sebab kalau kita K melambangkan juga kaf dan qaf. Betul tak? Sepatutnya K adalah ganti untuk kaf. Kalau qaf sepatutnya Q. Sepatutnya kan? Tapi dia tak jadi begitu. Kisah patutnya dia kena pakai qaf lah sebabnya kisah. Sebutan. Bila dia ikut sebutan kita, bila sebutan kita salah dan dia dah jadi salah. Contoh ya, zal pula. Zak. Ibu-ibu sebut apa kalau tazkirah? Tazkirah macam mana nak sebut tazkirah? Kan? Biasa sebut tazkirah kan? Tazkirah lah sebab kita tazkirah. Tapi sebenarnya huruf zal, tazkirah. Kalbu. Sepatutnya kalbu dia jadi anjing. Qalbu dia jadi hati. Kita pakai apa? Qaf kan kalau K. Kalbu betul. Kita pakai KAL lah. Sepatutnya kerja qaf lah kan. Patutnya pakai QALBU. Jadi kalau ikut ejaan Dewan Bahasa dia jadi salah lah. Kalau siapa yang pakai Dewan Bahasa yang automatik tu, dia akan kata salah lah kan. Sebutan, sebab kita pun sebutan kalbu kan. Kalbuku berkata. Dia sebut kalbuku berkata. So jadi dia akan tapi okey lah, dia masih lagi kita kalau belajar sikit bahasa Arab kita boleh itulah sesuaikan. So tak jauh lah bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni tak jauh. Tu cerita pasal bahasa, ibu 3 bahasa lah sedang kata. Tazkirah sepatutnya dia okey, zak itu mengambil tempat zal dengan zai, betul tak? Sebab kalau zai, tazkirah bolehlah cakap tazkirah. Sebab kalau dia zai, tapi dia bukan zai, dia zal. Tazkirah. Innaha tazkirah dalam Quran kan? So dia mesti pakai zal. Kalau kita pakai zal, sepatutnya dalam bahasa Melayu kalau zal D-Z-A-L. So tazkirah T-A-D-Z-A K-I-R-A-H sepatutnya. Baru dia betul dengan hak huruf tu lah. Tapi dia jadi yang sekarang ni pun budak-budak dah pening. Kalau kita tukar, so dia akan jadi pening lagi lah ibu-ibu. Tapi tak apa, tak ada masalah. So kita tahu dua-dua tu. So kalau kita tahu, saya pun cakap lah kan, lepas ni tak boleh sebut tazkirah, kena sebut tazkirah. Jom kita dengar tazkirah. Gitu. Macam pelik pula dengar dia cakap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Muzakarah. Jadi muzakarah patutnya M-U-D-Z-A R-H-H. Muzakarah. K-A-R-A-H. Muzakarah. Baik. So, bahasa, kalau kita nak maju, kita nak bertamadun, kita kena mengetahui banyak bahasa. So, banyak bahasa tu lagi bagus lah. Ya, banyak lagi bahasa. Kalau kita boleh menguasai bahasa Parsi, Masya Allah, bukan jauh ibu-ibu dalam kalau kita tengok dari sudut ulama-ulama silam kita, cendekiawan Islam kita, mereka ada daripada Iran ya, bahasa Parsi, ada mereka daripada Turki, bahasa Turk, ada mereka daripada mana lagi, Ibrani ya. So jadi sebenarnya bukan sahaja 3 bahasa tu, tapi kalau kita nak mendalami, sebab bila kita nak tengok dia punya bahasa asal, rujukannya kita kena tengok pada bahasa mereka lah. Mungkin ada lagi khazanah yang belum diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu.
Banyak sebenarnya. Jadi bila siapa tahu bahasa, dia akan lebih banyak mendapat maklumat, dapat informasi. Baik, yang terakhir suka belajar. So Nabi Idris seperti mana yang Allah SWT namakan dia dalam Quran Idris, jadi dia suka belajar. Baik, seterusnya dakwah. Dakwah Nabi Idris alaihi salam menyeru umat menyembah Allah. Nabi Idris alaihi salam mengajak umatnya menyembah Allah. Berita baik ibu-ibu, zaman yang terbaik adalah zaman Nabi Idris alaihi salam. Zaman Nabi Idris dan ke atas semua orang baik belaka. Adalah nakal-nakal sikit, ibu-ibu ada. Macam anak Nabi Adam alaihi salam kan, yang Habil dan Qabil kan, pergaduhan begitu. Tapi masih lagi orang kata taat keperintah Allah, bersyahadah, hanya menyembah Allah. Nabi Idris ke atas memang semua orang baik belaka. Start zaman Nabi Nuh alaihi salam, itulah kesyirikan pertama atas muka bumi Allah. Orang mula menyamakan Allah dengan sesuatu. Iaitu apa? Berhala daripada 5 orang yang soleh dalam zaman Nabi Idris. Masa dalam zaman Idris orangnya baik-baik semua, dan ada orang soleh yang mereka angkat ibu-ibu menjadi orang-orang yang disayangi oleh kaumnya. Siapa nama 5 orang tu? Okey, boleh tengok pada muka surat 91. Ini masa zaman Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang ni kalau kita tengok dekat tu, kaum pertama sembah berhala. Nama berhala tersebut ialah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dengan Nasra. 5 ni ibu-ibu. So 5 ni adalah asalnya, ni dibagi nama berhala kan. Asalnya mereka ni adalah orang-orang yang soleh di kalangan penduduk pengikut Nabi Idris alaihissalam. Bila 5 orang ni mati, dia orang rasa macam aduhai, orang kata sedihnya, kehilangan. Dia masih lagi dia orang teringat-ingat dia orang punya ketua mereka, orang soleh yang mereka sayang. Masa zaman tu ibu-ibu masih lagi tidak ada pengharaman untuk membina patung. Sekarang boleh dah? Tak boleh dah. Seorang kata suka sangat dengan Kak Nuraini. Jom kita buat patung Kak Nuraini tu. Orang tu hidup ke, orang tu mati ke, tak boleh ibu-ibu. Jangan buat pasal. Tak boleh. Tapi masa zaman Nabi Idris boleh. Maksudnya membentukkan seorang dengan patung itu tidak menjadi masalah. Baik. Jadi mereka berkata nak hilangkan kita punya rasa sedih kan. Nak bagi kita semua jadi semangat balik nak jadi orang baik. Jomlah kita buat. Jadi 5 ni, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dengan Nasra, dibuatkan patung kepada setiap daripada 5 orang soleh ni. Tapi mereka tak sembah dalam masa zaman Nabi Idris, tak sembah, dia buat je. Dia untuk macam dia tengok patung tu, dia rasa seronok. Lama-lama, iblis ibu-ibu masuk jarum lah. Hampa tengok dia buat apa. Cuba minta sikit. Dia kan orang baik. Cuba minta kat patung tu sikit. Kan menjadi wasilah. Lama-lama, iblis pun dia menjadi orang kata batu api ibu-ibu. Padahal manusia ni dah tahu dah kena sembah Allah kan. Nak minta apa-apa, minta dengan Allah lah straight. Kenapa nak minta melalui batu? Sedangkan dia tak boleh buat apa-apa pun pada kamu. Manfaat tak boleh, jauhkan pada mudarat pun tak boleh. Kadang-kadang saya ibu-ibu bila cerita berkaitan dengan cerita-cerita para Nabi dan Rasul, cerita dahulu kan. Ada orang kadang-kadang tak puas hati, dia kata, itu kenapa Allah bagi? Baik Allah jangan bagi daripada awal bina patung. Kak cakap elok-elok sikit. Bila kita kadang-kadang kan, patutnya Allah tak boleh. Mana boleh macam tu? Tak boleh. So bila kita tengok apa yang dah berlaku dahulu, bukan itu kita pergi salahkan Allah lah. Kenapa Allah bagi? Tak. Maksudnya di sana ialah kita lah hari ni. Kalau kamu tu hatinya benar-benar lurus terhadap Allah, kamu tak akan termakan pujukan syaitan. Kita pun hari ni banyak yang Allah izinkan, tapi kita yang mengambil kesempatan untuk
tak taat pada perintah Allah. Jangan salahkan Allah. Kenapa Allah izinkan? Tak, bukan itu cerita dia. Kadang-kadang saya dengar perkataan ni, kenapa lah Allah izinkan macam tu? Saya kata tak boleh. Mana boleh kita salahkan Allah dalam apa yang berlaku. Allah nak suruh kita ni yang belajar daripada apa yang berlaku pada waktu dahulu. Mengambil pengajaran untuk diri kita. Baik. Ala kulli hal, ibu-ibu, jom kita pergi ke depan. Apa dakwah Nabi Idris alaihi salam? Yang pertama, menyeru umat menyembah Allah. Nabi Idris diajak orang sembah Allah. Nombor 2, bebaskan diri daripada azab Allah di akhirat dengan melakukan amal soleh. Masya Allah. Mereka memang orang-orang yang mendengar nasihat daripada Nabi mereka, dan mereka beramal, melakukan amal soleh. Nombor 3, ibu-ibu yang bawah, perintah solat, zakat, puasa, taharah itu adalah syariat yang telah diberikan juga, bukan saja kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi Idris untuk diberikan kepada umat dia. Jadi solat ni ceritanya daripada dulu. Zakat ni cerita pada dulu. Cuma bentuk solat tu berbeza, tak sama macam kita. Bentuk zakat itu syariatnya tak sama, cara pelaksanaan tak sama. Seterusnya, beri nasihat dan adab. Suruh mereka menjaga adab dengan Allah, menjaga adab dengan manusia. Jadi mereka adalah umat-umat yang Masya Allah dengar kata Nabi mereka, hatinya baik, ibu-ibu, dan mereka beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi. Dan yang kelima, nasihat Nabi Idris AS ialah supaya mereka ni zuhud di dunia, kerana dunia ni akan fana. Okay? Fana tu apa? Fana. Tak kekal, betul. Fana ni maksudnya binasa. Dunia yang akan fana, iaitu maksud dunia akan binasa. Apa yang ada kat dunia semua ada dia punya tempohnya. Expired date. Jadi kalau dah expired tu buanglah, tak payahlah sayang. Lepas tu kalau kita punya barang kat rumah tu rosak, ibu-ibu, janganlah mengomen banyak sangat kan. Apa pasal pula rosak? Yelah, kau dah pakai 5 tahun, lepas tu kena. Kan? Asyik rosak kan. Kadang-kadang saya kena juga dengan tukang repair kan. Dia kata, saya pakai ni asyik rosak. Asyik rosak ke ataupun memang dah lama puan pakai? Dah 5 tahun dah saya pakai. Dia kata, tu lah, okey lah tu. 5 tahun kira lama lah tu. Ingat ni benda apa dekat syurga ke ibu-ibu, tak rosak. Benda dunia ibu-ibu, dia ada punya tempoh dia. Kereta, rumah kalau dah lama, sana bocor, sini bocor. Kaki dah lama kan, sakit lutut. Kram, kejar, macam-macam dah kan. Tak boleh duduk bawah dah, kena duduk atas kursi. Biasalah tu ibu-ibu dah pakai lama. Sebab apa? Itu tanda dunia ini, dia lama-lama dia akan berkurang dia punya kualiti. Orang buat kira-kira pun ada dia punya kos, apa susut nilai. Kos melepas, susut nilai ibu-ibu, semua ada. Sebab apa? Dia pun tahu mana ada benda makin berharga kecuali emas je. Emas, perak makin berharga. Yang lain semua mesti akan susut dia punya nilai dia. Baik, saya baca sedikit dia punya isi dia daripada buku surat 83 tu sikit ya. Nabi kedua, dari sudut 25 Nabi dan Rasul, dia adalah Nabi kedua, ialah Nabi Idris alaihi salam. Trademark yang paling sesuai dan dekat untuk menggambarkan Nabi Idris alaihi salam ialah pen. Sebab dia adalah orang pertama yang menulis menggunakan pen. Ini besarlah ibu-ibu ya. Inventor yang buat sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, selagi mana kita hidup, selagi itu kita akan dapat dia punya pahala. Siapa ada tak sini tim teks, buku teks sekolah? Masya Allah. Buku teks apa? Cina? Tahu pula saya buku teks Cina sebab Dila dah cerita. Okey. Di buku teks sekolah ni, ibu-ibu bayangkan kalau kita ambil buku darjah 1 lah. Buku darjah 1. Dengan dia belajar buku darjah 1 tu, kemahirannya sebelum dia masuk darjah 1, dengan selepas dia belajar darjah 1, di buku teks sekolah tu, dia akan dapat je pahala dia daripada seluruh budak-budak yang belajar. Berapa banyak darjah 1 di Malaysia sepanjang tahun. Kalau dia buat, memang sikit kepala lah kan.
buku teks sekolah memang sakit kepala lah nak bagi apa lepas tu. Tapi ibu-ibu, semuanya itu dia memberi manfaat pada anak-anak kita ni, yang membawakan dia untuk daripada satu proses sampai ke satu proses yang lagi besar lagi ni. Maksudnya dia bukan perkara yang sia-sia. Sebenarnya semua adalah perkara yang kita sedang menanam biji benih. Yang mana biji benih satu kebaikan itu dia boleh tumbuh hatta bukan sahaja 1 atau 10 kebaikan itu kita boleh tengok ibu-ibu Nabi kita jalan sewaktu peristiwa Mi'raj di langit melihat orang yang tanam 1 keluar 700. Itu tanda apa? Satu kebaikan kita buat sekali kita fikir, tapi kadang-kadang kita ni malas nak fikir. Bolehlah tu. Malas lah banyak cara sangat. Saya pun sama ibu-ibu, saya pun sama. Kadang-kadang saya macam mula-mula kita nak fikir tu, ya Allah ya Tuhanku, saya buat sekarang ni saya buat seminar-seminar ibu-ibu. Sebab saya dah tinggal PPZ, jadi saya memang kita fokus kepada dunia dakwah. Antaranya kita buat seminar surah Al-Fatihah, seminar surah Yasin, seminar haid. Yang ni kita dah buat dah 3 ibu-ibu. Masa nak tulis ibu-ibu, masa nak kita kerangka nota, apa isi nak cakap, berasap kepala. Maksudnya saya kata, dah pesan pada ustaz, pesan pada hari ni saya tolong jangan kacau saya nak fokus untuk buat syllabus, saya nak fokus untuk buat nota, saya nak fokus untuk tulis. Baik, memang berasap kepala. Tapi, kita penat sekejap, lepas tu benda tu dah ada dah, tersusun dah. Kita tinggal ajar je sampaikan, orang boleh rujuk. Daripada kita bercakap, kita tak ada rekod, orang pun macam balik pun entah apa ya, apa tak Ustazah cakap tadi ya. Bila ada nota, ada kerangka, so orang bukan bodoh ibu-ibu, orang ada akal. Dia nak bagi rujukan dia nak nampakkan gambaran tu bagaimana. Subhanallah. Semalam dalam masa 40 minit kami dekat Bidadari Selawat, ibu-ibu, saya cerita pasal kisah ibu Nabi Musa. Saya kata, kita ni nak keluarkan, macam saya lah, nak keluarkan isi tu macam susah ibu-ibu. Tapi bila kita deliver dengan, kita panggil dengan susunan ibu-ibu, selepas pada kami sampaikan, ada sesi kuliah, kuis ilmiah. Semua orang boleh jawab. Bukan apa nak jawab. Sebab apa? Kita structured. Kalau kita tak structured, kita bercakap je, donden. Sekejap cerita pasal Fatamin, sekejap cerita pasal... Kan banyak kan ceramah macam tu kan? Gelak-gelak ni semua. Cuba tanya soalan, boleh jawab tak? Tak boleh jawab lah sebab kita panggil pancarkan secara structured depan pendengar. Tapi semua orang boleh jawab. Saya kata, Masya Allah, hebat ni ibu-ibu ni, 40 minit, tak ada slide tau. Tapi saya suruh semua buka Quran. Saya suruh semua buka terjemahan. Dan diorang kena baca terjemahan. Ayat Quran sama-sama baca. Jadi mereka tengok daripada awal sampai akhir. Okey, pecahkan. Ini apa? Yang ni apa? Mana kakak Nabi? Mana mak Nabi? Apa perasaan mak Nabi? Apa berita yang Allah bagi kepada ibu Nabi Musa? Semua boleh jawab soalan. Tak ada satu pun yang orang tak boleh jawab. Tandanya apa ibu-ibu? Kita ni hari ni kadang-kadang, kita macam, malah nak fikir lah, lantak lah, okey lah tu kan. Tapi kita fikir sekejap, orang dapat manfaat. Dan bukan dia saja, mungkin selepas pada tu, ada orang lain lagi yang menonton, boleh dapat manfaat. Jadi, semangatlah pada kita ni. Orang yang kita panggil, Allah dah campakkan kita duduk dekat dalam benda yang berkaitan dengan penerbitan, benda yang berkaitan dengan akademik, benda berkaitan dengan satu yang boleh bagi manfaat pada ummah, pada tamadun ummah. Use that opportunity. Gunakan. Dan insya-Allah tak ada benda yang tak baik. Orang kata satu yang kita tak kerugilah. Walaupun kita tak naik pangkat, kita tak kerugi. Sebab kita punya sumbangan kita direct kepada people. Benda paling utama dekat dalam dunia ni ibu-ibu, investment paling utama dalam dunia ni adalah apa yang berkaitan dengan manusia. Bukan berkaitan dengan teknologi. Bukan berkaitan dengan pembangunan. Minta maaf, tidak. Yang akan paling berharga ialah pembangunan manusiawi. Sebab tu benda paling mulia pada dalam dunia ni ialah tarbiyah anak.
Kenapa? Kita bukan kita tak ada pun benda yang berkata apa aku untungnya aku ni nanti kita anak nanti belajar rajin ni boleh bagi mak duit nanti kalau dah besar. Tak, no, bukan itu yang kita harapkan. Kita harap apa? Anak kenal Allah, jadi orang berguna, dan itu sahaja yang kita harapkan daripada modal ataupun kita kata aset paling berharga dalam dunia ialah manusia itu sendiri. Yang ini pun kalau kita nak kupas, saya rasa tentang manusia, Allahu Akbar, tak habis cerita ibu-ibu. Memang terlalu kita panggil apa, dikala pada hari ini manusia tu macam tak ada nilai di sisi barat, betul tak? Terutama manusia yang mengikut ajaran yang benar, ibu-ibu. Mereka pula seolah-olah seperti virus yang mesti dihapuskan di dalam dunia. Yang ditembak, yang dimusnahkan dengan cara yang nyata ataupun cara yang halus manusia. Tapi dalam agama kita, dalam Islam ini, manusia itu adalah pokok paling utuh yang perlu kita jaga. Yang perlu kita selesaikan urusannya sebelum kita selesaikan urusan teknologi ataupun urusan undang-undang. Manusia itu dulu yang perlu diuruskan. Kalau kita nak uruskan manusia dengan undang-undang, kita akan gagal. Manusia tu boleh diuruskan dulu. Manusia yang menguruskan undang-undang, bukan undang-undang yang meluruskan manusia. Naik turun mahkamah. Settle dah. Dah yang untung peguam. Betul tak ibu-ibu? Tapi manusia habis masa, habis usia bergaduh sana sini. Baik, kita berhenti sampai situ. Memang suka bebel kalau buat manusia ni. Sebabnya kita rasa macam satu yang tak macam lain. Islam suruh begini kan. Tapi secara nyatanya macam manusia tu macam tak berapa penting sangat. Ada benda yang lebih penting pula daripada manusia. Baik, walaupun Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Idris, tak banyak kisah dia. Sama ada kisah kaum dia, cabaran dakwah, baginda. Namun dalam Al-Quran ada menyebut namanya secara jelas. Seperti mana ayat dalam surah Maryam ayat 56 tadi. Surat seterusnya, Al-Quran menyebutkan Idris kerana berasal daripada perkataan darasa yang bermaksud suka belajar, suka menulis. Allah menamakan Nabi Idris dengan sifatnya yang suka belajar. Nabi Idris belajar dengan menggunakan suhuf, iaitu lembaran yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syis, dan suhuf yang diturunkan kepada baginda sendiri. Di dalam riwayat yang lain, rupanya Nabi Idris pun dapat riwayat juga. Dia dapat lembaran juga. Jadi dia belajar, dia murajaah, dia ulang kaji. Di dalam kitab Taurat, Nabi Idris disebut dengan gelaran Akhnuh ataupun Nabi Akhnuh, manakala di dalam kitab Injil disebutkan dengan gelaran Nabi Khunuh alaihi salam. Baik, itu sahaja ibu-ibu untuk Nabi Idris. Pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai seorang penjahit pakaian. So dia menjahit pakaian dan dia menjual pakaian tersebut. Kalaulah Nabi pun kena kerja, takkanlah kita nak mengharapkan sahaja apa kita panggil bantuan daripada orang. Tolonglah saya susah. Tolonglah saya perlukan. Kalau Nabi itu pun bekerja, lagilah kita umatnya kena bekerja. Itu adalah sunnah alam yang kita hidup dan kita kena bekerja. Jadi ibu-ibu, insya-Allah kita berhenti sekadar itu. Ada soalan ke? Surat 87 kita berhenti, nanti kita sambung 86. Ada soalan untuk hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada udah giling awal Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton dari online. Umi Rupiah, Puan Nurihan, Masya Allah, Puan Cik Ani, Puan Nuraini Abbas, Puan Nuraini Abdul Manaf. Terima kasih kerana bersama. InsyaAllah kita ada sedikit hebahan. Next seminar ialah seminar surah kunci tadabbur surah Al-Fatihah siri yang kedua. Jadi siri pertama sebab tak habis. Memang pun surah Al-Fatihah ni dia adalah kanzun. Dipanggil siapa? Surah Al-Fatihah ni adalah khazanah. Maksudnya yang tersimpan di dalamnya perbendaharaan kalam Al-Quranul Karim, semuanya ada dalam surah Al-Fatihah.
Orang kata tak habis cerita. Jadi bila tak habis cerita ibu-ibu ni kata macam Ustazah macam tak puas hati pula kan. Separuh hari dah daripada pukul 9 sampai pukul 2 tak habis. Jadi saya kata tak apa. Kita memang bercadang untuk kita teruskan pada yang kedua, iaitu seminar kunci tadabbur surah Al-Fatihah seri kedua pada 15 hari bulan 12. Kalau ibu-ibu nak bersama dengan kami, insya-Allah tempat masih lagi di dalam tengah survey lagi tempat, tapi insya-Allah lah kita takkanlah buat kat Johor pula kan. Selangor tu pun Kuala Lumpur, itu adalah ibu-ibu dua ni. Ya, so insya-Allah tak berapa nak jauh sangat. Kuala Selangor pun tak buat lah, insya-Allah jauh sangat kan. Kita buat dekat-dekat sini. Kalau buat pun mungkin Shah Alam ke, Petaling Jaya ke, ataupun Putrajaya ke, situlah ibu-ibu. Kalau siapa yang nak bersama dengan kami, boleh dapatkan nombor telefon. Nanti kami bila lengkap dapat cari tempat, saya akan forward pada Kak Noraini ya. Dia punya iklan dia, boleh bersama dengan kami. Dan itu satu, ibu-ibu hebahan untuk hari ini. Dan yang kedua, kita ada barang-barang daripada kedai Ustaz-Ustazah. Ini apa ni nama dia? Minyak wangi. Hari ini kita ada bawa minyak wangi daripada Al-Haramain. Boleh Dila? Ni bolehlah di bau-bau 1000 bunga. Alfu wardah. Kita pun sebut alaf juga kan? Alaf 21 lah, alaf kan. So jadi alaf tu maksudnya 1000. Alfu lailah wa lailah. Ni 1000 bunga. Dalam satu wangi tak? Dah nama ni minyak wangi kan. Nama dia minyak wangi, dia wangi lah ibu. Takkanlah berbusuk pula kan. Dah lah bunga pula tu. Ada 1000 bunga, memang wangi ibu-ibu. Dan kita ada juga yang macam-macam lah. Ada raudah, ada delima, ada saffron, dia punya bau-bau dia tu. Baik ibu-ibu, kita ada hari ni dua kotak delima Yaman. Memang minta maaf lah, kita dah kat kedai tu ada baki 2 lagi. Kat sini 2, kat kedai 2 ibu-ibu. Habis dah. Licin dah. Gudang macam mana kepala bapak mertuaku. Tak ada habis ibu-ibu. Terlalu sedap. Siapa yang nak hari ni, itu yang ada. Tapi saya rasa macam ada seorang dah mesej nak 1 kotak. So tinggal lagi 1 kotak. Tapi rezeki lah orang DBP. Besar-besar ibu-ibu. Ni tinggal ni semua besar-besar. Jadi siapa yang nak sebiji, kita tengok kalau besar RM10 lah. Besar RM10. Boleh hari ni? Kita bagi RM10 hari ni? RM10 okey. So, yang ni, dia punya yang pencadang untuk kami jual benda ni adalah Kak Noraini. Bila dah kami ambil review, sedapnya rasa dia, ya Allah. Dia rasa lemak-lemak, manis-manis sikit, tapi tak ada krim ibu-ibu. Kak Noraini kata lagi sedap kalau cicah susu sejuk, macam soft cookies. Ramai jugalah ibu-ibu dah pergi mencubanya kan. Dia kata, sedap lah Ustazah. Kita ni nak makan yang ada krim tak boleh kan. Jadi yang tak ada krim, kita cicah lah ibu-ibu. Kalau nak cicah yang pandai pun sedap. Yang ni daripada Turki RM8. Kita ada kekacang juga. Semua kekacang-kacang kita. Biasa ibu-ibu kalau beli kekacang macam ni dekat Petronas kan. Yang penuh dekat bekas tu sebenarnya angin dia je. Kacang dia sikit je, betul tak? Harga dia berapa? Harga dah RM4.5, RM6 lebih. Sebab sebenarnya kacang-kacang ni memang mahal pun. Tapi ibu boleh rasa daripada kami memang fresh. Kalau yang pistachio tu ada seorang ustazah tu, Ustazah Nawirah, dia kata memang saya tak pernah makan macam yang sedap sangat macam ni. Pistachio dia semua terbuka. Semua terbuka. Maksudnya tak adalah sampai alah ini tak boleh makan, keras sangat apa. Tak, semua terbuka ibu-ibu. Memang sangat sedap. Yang ni gajus, ya, memang sedap. Gajur, kacang putih semua adalah. Dan kita ada juga buah-buahan. Ada buah nenas bulat tu. Buah nenas bulat tu ibu-ibu dia macam masam-masam manis. Dan ada buah-buah lain-lain, apricot, buah tin. Ada siapa yang banyak angin dalam badan tu, bolehlah keluarkan angin dengan makan halia ibu-ibu. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.
Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Allahumma salli ala Muhammad.